Ayuh kita, anak muda, bersama-sama kita ke Kompleks Pasedah. Kita tunjukkan kekuatan, kita pamerkan keizahan anak muda Islam. Dengan sama-sama kita berkumpul di sana untuk kita bersama menghayati taujihat daripada pimpinan-pimpinan pemuda dan pimpinan PAS Pusat. Juga akan ada program cabutan bertuah. Yang pentingnya siapa yang akan dapat motor nombor pelik PAS. Dan yang ketiganya juga akan ada pameran semua entiti yang berada di bawah Dewan Pemuda. Jangan lagi berdalih, jangan lagi berdoa dalih. Marilah kita bersama tunjukkan keizahan Islam. Takbir. Allahu Akbar. Jom hadir. Anak muda, guana lah ni. Dak gerak semacam ni. Kalau dak gerak baik jadi orang tua. Guana kita ni gini ni. Muslimat-muslimat muda untuk berganding bahu bersama dengan pemuda untuk bekerjasama dalam perjuangan. Dalam perjuangan ini bukan untuk pemuda sahaja, tapi muslimat adalah pemangkin untuk menggerakkan tenaga, menggerakkan pemuda juga. Bermula dari muslimat. Kalau muslimat ni tidur, maka layulah pemuda itu. Ibarat kata kalau kita berkonvoi ni seorang tak jadi. Kita berkonvoi kena dalam satu grup baru jadi. Begitu juga kita dalam perjuangan. Kalau kita berjuang seorang tak jadi. Kita nak berjuang mesti dalam jemaah baru jadi. InsyaAllah. 29 Februari. Ayuh kita, anak muda, bersama-sama kita Nabi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nadhiran baina yadayhi as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Mazlan, Ahli Parlimen Pontian, merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Seterusnya yang berhormat Datuk Haji Mat Alwi Haji Cik Mat yang masih dalam perjalanan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Seterusnya yang berhormat Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, merangkap Ketua Pembangkang DUN Negeri Kedah. Ustaz Ahmad bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah. Ustaz Musaddaq bin Ahmad, Setiausaha Ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Yang berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Somad, Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, merangkap Pengarah Karnival Muafakat Nasional kita pada malam ini. Tak dilupakan Ustaz Radhi Abdul Rahman, Ketua Urusan Ulama PAS Negeri Kedah. Ustaz Nurul Amin Hamid, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Yang berhormat Ustazah Aisyah, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kedah. Seluruh pimpinan PAS dan UMNO di peringkat pusat, seluruh pimpinan PAS UMNO di peringkat Negeri Kedah, di peringkat kawasan dan bahagian, pimpinan pemuda, muslimat, ulama, wanita, puteri dan amirah di peringkat pusat, negeri, kawasan dan bahagian, Jabatan Amal dan Brigade Muslimat, pengamal media, NGO, NGI, penonton FB Live kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan ketinggian kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini dan berkesempatan kita merasai dan menghirup dua nikmatnya yang begitu besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Untuk memberkati ceramah muafakat nasional kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah.
Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama bertemu dan berkumpul di Kompleks PAS Negeri Kedah dalam berlangsungnya Karnival Muafakat Nasional peringkat Negeri Kedah yang dianjurkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah yang insya-Allah akan berlangsung selama 3 hari bermula pada malam ini sehinggalah pada hari Sabtu malam ini. Dan pelbagai aktiviti yang telah diatur dan telah disediakan oleh pihak penganjur. Bermula pada malam ini yang kita mulakan ceramah Muafakat Nasional dan insya-Allah pada pagi esok kita disediakan pelbagai aktiviti sukan dan sebagainya. Di sebelah petang kita ada aktiviti Amirah dan di sebelah malamnya kita ada malam kesenian Islam. Dan pada pagi Sabtu adalah acara yang begitu besar juga, iaitu Himmah, Himpunan Anak Muda Istiqamah, yang akan menghimpunkan 30,000 anak muda di seluruh Malaysia di sini. Dan pada malamnya kita ada ceramah Muafakat Nasional penutup pada hari Sabtu malam. Alhamdulillah, pada malam ini juga pihak Urustia menyiarkan FB Live yang kita pancarkan ke seluruh dunia. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada melihat link yang telah di-share oleh pihak Urustia, boleh pakat-pakat sebarkan untuk sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang tidak dapat hadir pada malam ini melihat ceramah Muafakat Nasional kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, ceramah Muafakat Nasional kita pada malam ini sekarang berada penuh dengan sejarah, tuan-tuan, kerana ceramah pada malam ini kita berceramah dalam kita tidak ada kerajaan, kerana tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Banyak pelbagai persoalan yang dipikirkan oleh kita semua. Mutakhir ini pelbagai politik, situasi politik semasa yang melanda negara. Ramai penganalisis politik, sama ada yang dalam grup WhatsApp dan sebagainya, macam-macam memberi aksi dan respon berkaitan dengan politik semasa. Bayangkan daripada hari pertama grup WhatsApp yang tidak pernah aktif jadi aktif, tuan-tuan. Ada yang sampai tak tidur malam pukul 3-4 pagi masih lagi memberi respon, macamlah dia penganalisis politik. Jadi pada malam ini dengan situasi politik yang ada, amat sesuailah tuan-tuan hadir pada malam ini mendengar sendiri penjelasan dan penerangan daripada pimpinan-pimpinan yang cukup hebat yang kita bawa pada malam ini. Jadi malam ini kita boleh mendengar view daripada PAS dan kita boleh mendengar view daripada UMNO. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya tak mau bercakap panjang. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dahagakan maklumat, tuan-tuan terlalu excited datang pada hari ini nak dengar apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Jadi untuk memanaskan pentas ceramah kita pada malam ini, saya dengan ini ingin mempersilakan ucapan alu-aluan sebagai tuan rumah. Dengan ini saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat merangkap Ketua Pembangkang DUN Negeri Kedah, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang diraikan Datuk Seri Ahmad Maslan, Ahli Parlimen Pontian, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Al-Fadhil Yang Bahagia Ustaz Idris Haji Ahmad, Naib Presiden PAS, Yang Berhormat Saudara Alwi, bekas Ketua Pembangkang Negeri Kelantan. Dia telah meletak jawatan menjadi
Ketua Penyokong Kerajaan Negeri Kelantan. Al-Fadil Ustaz Ahmad Yahya, Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah. Timbalan Pesuruhjaya Dr. Fakruddin, Ketua Dewan Ulama, ahli-ahli Badan Perhubungan, Setiausaha Perhubungan, pimpinan PAS, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, seluruh kepimpinan PAS dan UMNO yang hadir pada malam ini. Kita berhimpun pada malam ini sempena satu program himpunan 30,000 pemuda PAS Istiqamah, ringkasnya Himmah, yang kali kedua diadakan di sini. Kali pertama pada tahun 2010, lebih kurang. Masa itu kita jadi kerajaan. Himmah yang kedua ni kita dekat-dekat nak jadi kerajaan. Tapi tak lepas pasal kita ada 17 kerusi Muafakat Nasional, 15 PAS, 2 UMNO. Di sebelah sana Pakatan Harapan campur dengan Bersatu yang telah keluar daripada Pakatan Harapan menjadikan kerusi mereka 19. Asalnya selepas PRU 14 kerusi DUN Kedah sama banyak. PAS campur UMNO 18, Pakatan Harapan pun 18. Tapi pada masa itu oleh kerana Pakatan Harapan dia bertanding atas satu logo, kita bertanding berasingan dan kita pun tak ada lagi kerjasama yang rasmi dengan UMNO. Maka Pakatan Harapan menghadap Tuanku Sultan dan membentuk kerajaan. 3 bulan selepas itu, Adun Guar Cempedak melompat menyertai Bersatu menjadikan kerusi mereka 19, kita 17. Keadaan itu berterusan sampai sekarang ini. Memang banyak sekali orang-orang yang menghubungi untuk bertanya pasal PAS ada 15 kerusi. Parti yang paling kuat di Kedah pada waktu ini adalah PAS. Bekerjasama dalam Muafakat Nasional dengan UMNO. Kerusi kita bertambah menjadi 17. Tuan-tuan, dalam Pakatan Harapan, DAP ada 2, PAN ada 4, PKR ada 7 tapi pecah 2. 3 yang bahagian kena pecat, orang Datuk Azmin Ali, 4 orang Anwar Ibrahim. PPBM daripada 5 tambah 1 jadi 6. Tuan-tuan semua, bila nak hilang kuasa tengah hari tadi, mereka bercantum balik menjadi PH campur Bersatu dan menjalankan pemerintahan semula. Tuan-tuan semua, ini perkara paling pelik yang pernah berlaku dalam politik dunia. Di Kuala Lumpur, Bersatu telah keluar daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan telah mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, menentang satu calon lain, iaitu calon daripada Bersatu Tun Dr. Mahathir. Pakat pi istana naik bas. Saya ingat dalam hidup mereka tu baru naik bas. Ahli parlimen kita pun naik bas. YB Awang Salahuddin naik bas. Pada hari Ustaz Sobri pun naik bas. Kena kurung 2-3 hari, tak boleh balik. Krisis politik tergetir dalam sejarah negara kita. Angkara 2 orang manusia ni ya. Satu belah ni Anwar Ibrahim, satu belah ni Tun Mahathir.
kita terpaksa bersusah payah berpuluh tahun antara dua orang tokoh ni. Tuan-tuan semua, kali ni kita tak menari ikut rentak mereka dah. Hampa nak berkelih hampa punya pasal, kita tuntut bubar parlimen. Di Kedah, bila nampak nak hilang kerusi, nak hilang kerajaan, semua ni buat muka poyo, berimpun di Mentalun, hadir dalam satu sidang akhbar yang saya nampak jelas dalam PKR pecah dua. Satu grup Azmin yang telah dipecat, satu grup Anwar Ibrahim diketuai Datuk Johari Abdul. Satu grup DAP di sana di Kuala Lumpur mereka menentang Tun Mahathir. Di Kedah mereka berlutut kepada anak Tun Mahathir untuk jadi kerajaan. PAN di Kuala Lumpur mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, menentang Tun Mahathir. Di Kedah dia bercakok belakang anak Tun Mahathir untuk kekal dalam kerajaan. PPBM daripada 5 jadi 6. Inilah manusia paling bodoh di dunia. Di Kuala Lumpur Pak ni duk sesa Pak dia, calon orang lain lawan Pak dia, dia balik sini pakat dengan Pak tu. Bodoh ke pandai? Saya tak kata, apa yang kata. Pasal apa kebodohan ini terjadi, tuan-tuan? Pasal takut hilang kuasa. Kita nampak jelas dalam krisis politik kali ini. Kita nampak rupa sebenar PPBM. Apa yang mereka hambat hanyalah kuasa dan kedudukan. Kita nampak jelas rupa PAN mengkhianati PAS, mengejar kedudukan dan pangkat. Tak kira dah kok mana pun nak duduk dalam kerajaan. Kita nampak rupa PKR. Dalam PKR tu terpecah dua, pecat dah sebahagian. Di sini dia cantum balik. Lebih pada cicak ni, tuan-tuan. Cicak kalau kita amat-amat terkejut, dia kerat ekor dia sendiri. Kita PAS mengambil sikap bertenang. Kita cool, relax, kita tengok aja. Kerana kita sangat yakin, walaupun mereka membentuk kerajaan campuran, PH bersatu, dan kita sangat yakin, kita percaya lambat laun mereka akan bergaduh semula kerana dua tokoh ni masih hidup, Anwar Ibrahim, Tun Mahathir. InsyaAllah, kalau tidak cepat, PRU 15, Muafakat Nasional Kedah, akan menang di semua kerusi DUN dan Parlimen dalam negeri Kedah. Dan kita nak merintah masa itu. Kita nak tengok muka mereka nak susuk di mana. Episod ni belum berakhir. 2 hari bulan akan ada sidang khas di Parlimen. Yang Ketua Agung telah menyerahkan urusan untuk menentukan siapa dapat undi, siapa dapat majoriti untuk jadi Perdana Menteri kepada Parlimen. Ahli-ahli Parlimen akan dipanggil ke Parlimen 2 hari bulan nanti. Tuan-tuan semua, kalau mereka ni mampu cepat, kita tak payah sangatlah. Tapi umur panjang. Cabut bateri. Bukan nak doa bagi orang mati. Tapi kalau hidup menyusahkan orang, hidup buat apa? Kita tak patut bersusah payah sampai sekarang ni ya.
Siapa nak jadi kerajaan jadi, hang menang. Jadi ya. Pilihan raya kita tanding pula. Ni dak ni tak ada apa-apa berebut sama sendiri. Riuh rendah sampai seluruh negara jadi payah. Lebih pada katu ni. Saya ucap selamat datang kepada semua penceramah, Datuk Seri Ahmad Maslan, Saudara Yang Berhormat Saudara Alwi, Datuk Alwi, Ustaz Idris Haji Ahmad, seluruh pimpinan ke majlis himpunan kita pada malam ini. Ulasan kepada krisis ini akan dibuat oleh pimpinan yang lebih tinggi, Datuk Seri Ahmad Maslan, Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Dia pun orang Johor, dengar kata Johor terbah dah. Tak tahu jadi rebah ke dah. InsyaAllah kita doa semua negeri rebah. Anak kelih sangat. Kelih. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang datang sebagai tuan rumah. Inilah tapak komplek PAS Kedah. Tuan-tuan nampak bangunan kita siap baru separuh. Separuh lagi tak siap. Sekali orang kutip derma, tuan-tuan buh bagi banyak. Itu je nak pesan. Seorang derai, derma pun bagi derai. Untuk malam besok, malam lusa, kemuncak kepada himmah ni 29 hari bulan, 30,000 pemuda PAS seluruh negara akan berhimpun di sini. Saya jemput tuan-tuan pakat mari pula daripada pagi sampai tengah hari. InsyaAllah kita doakan program ini memberi manfaat kepada kita semua, memberi faedah yang besar kepada perjuangan kita. InsyaAllah PH akan tumbang, sama ada tengah jalan dan pasti tumbang dalam PRU 15 yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Sanusi bin Muhammad Nur di atas penyampaian dan penjelasan berkaitan dengan suasana politik mutakhir ini. Itulah buah mula penerangan yang disampaikan oleh pimpinan kita baru separuh masa pertama menceritakan keadaan suasana politik di negeri Kedah. Kita ada 3 orang lagi penceramah yang akan menyambung lagi menceritakan suasana politik mutakhir ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, kita bersimpati dengan pimpinan kita yang berada di atas pentas. Awak tak tahu katu banyak sungguh malam ni. Kod Anwar Ibrahim Antang, tak tahulah sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah hikmah di sebalik penyatuan ummah muafakat nasional selepas diwujudkan, selepas UMNO menerima kekalahan pada PRU 14, rupanya Allah nak atok satu hikmah. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, alhamdulillah kita berada di satu pentas. Kalau dulu dengan UMNO ni tuan-tuan, kita pakat buang bendera, jumpa bendera UMNO, kita pakat buang bendera UMNO. Kalau UMNO jumpa bendera kita, dia pergi report ke ahli majlis. Jadi hari ini alhamdulillah hikmah di sebalik apa yang berlaku, kita berada di atas satu pentas. Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, selepas termeterainya perjanjian muafakat nasional di PWTC yang berlangsung dengan penuh ukhuwah dan jayanya. Selepas itu semangat ini kita bawa pulang ke tabung haji, hotel, kerja kita dalam muafakat nasional, dalam berdepan dengan Pakatan Harapan yang caca merba ini tuan-tuan. Jadi tak lain dan tak bukan berdepannya kita, muafakat kita berdepan dengan satu golongan yang mana tak asing lagi mereka ini anti-Islam, anti bangsa Melayu. Banyak yang mereka menyentuh sensitiviti umat Islam dan bangsa Melayu. Jadi muafakat inilah kita terus mara. Kita terus mara perkukuhkan muafakat ini. Tak lain tak bukan demi Islam, insya-Allah tuan-tuan. Cantik bergugus buah delima, masak dipetik satu persatu. Walaupun bergaduh begitu lama, demi Islam PAS dan UMNO bersatu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Ma'alwi Haji Cik Ahmad, Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan yang juga merupakan Matan Ketua Pembangkang Dun Negeri Kelantan dan difahamkan sekarang ini menjadi
Ketua Penyokong DUN di negeri Kelantan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu, alaihi unib. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis pada malam ini adalah majlis ilmu dan diberkati Allah dan dijadikan sebagai salah satu majlis yang diberi pahala. Yang berhormat, yang berbahagia saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat saya, pimpinan PAS yang diketuai oleh naib presidennya atau naib presidennya, Ustaz Idris, pimpinan PAS Negeri Kedah. Yang berhormat saudara Ahmad Maslan yang baru saja habis mesyuarat majlis tertinggi bersama dengan ketua-ketua UMNO bahagian. Saya tak sempat hadir sebab saya dah booking kapal terbang pukul 3 tadi, tapi alhamdulillah sempat bergunting di Pekan Rabu. Kepala saya dah lama tidak digunting oleh orang Melayu. Alhamdulillah hari ini orang Melayu gunting kepala saya. Biasanya mamak keling untuk gunting kat Kuala Lumpur. Saudara yang berhormat, Saudara Sanusi, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan adik kakak hamba sekalian. Sebenarnya nak ceramah sekarang ini dia nak kata payah pun payah. Nak kata mudah pun mudah. Sebab saya baru ni berniat, kalau kerajaan PH ni jatuh, saya nak puasa 3 bulan. Kebetulannya dia jatuh pada 1 hari bulan Rajab. Jadi saya dah 4 hari lah puasa. Dan saya harap kerajaan ni tak akan bangun-bangun lagi. Dan itulah harapan kita. Hari ni 4 Rajab, kan? Esok 5. Dia jatuh pada bulan yang mulia. Dan jatuhnya mereka bukan kerana kita. Tak ada kaitan pun dengan UMNO dengan PAS. Mereka jatuh kerana mereka. Dan yang peliknya, sudah jatuh, nak bangun, nak tipu kita. Saya cuma boleh berharap dan boleh berdoa sebab saya bukan ahli parlimen. Kat sini ahli parlimen seorang, Tomat. Jangan lagi terpedaya dengan janji manis, terpedaya dengan cerita-cerita, terpedaya dengan gaya orang tua tu bercakap dengan sedih. Saya tak nak apa-apa dah. Saya nak jaga negara. Tak ada apa dah saya ni. Akhirnya kita terperangkap. Anwar terperangkap. Parti kita terperangkap. Sepatutnya kerajaan baru dah tertubuh. Tapi dia pula tak mau. Tuan-tuan tengok dalam kenyataannya yang terakhir, menyebut kerajaan baru itu tak boleh tubuh kerana ada PAS dengan ada UMNO. Tapi sebelum pada itu, dia panggil pemimpin PAS, dia panggil pemimpin UMNO. Kononnya nak lari daripada Anwar. Tapi akhirnya tak jadi. Hari ini dia U-turn pula. Dia tak payah jadi Perdana Menteri. Kononnya 2 hari bulan ni calon bersatu ialah Tan Sri Muhyiddin pula. Dia punya kona ni bukan saja U-turn. Dia lintah di Baida. Dia pusing terlintah di Baida. Tak tahu ke mana dia pergi. Dan saya harap pemimpin-pemimpin UMNO dan pemimpin-pemimpin PAS yang berunding biar istiqamah. Itu harapan kita. Harapan rakyat di bawah mahu melihat pilihan raya semula untuk kita undi semula. Betul? Itu saya tadi. Saya bercakap ni sampai mic nak terbalik. Tadi saya duduk di Pekan Rabu.
7 kedai saya pergi. Saya tanya tiap-tiap kedai, mereka tak tahu siapa saya. Dalam bergunting pun saya tanya. Tukang gunting pun cakap, bila nak pilihan raya ni? Kami gatai tangan. Betul macam saudara Sanusi kata, gatai tangan. Kedah ni kita nak bagi kosong kepada PH akan datang. Kata tuan kedai. Jadi saya harap jadi macam itulah. Tetapi sebelum pada itu kita kena tahu tugas kita. Jangan kita letak pilihan raya sebagai segala-galanya. Allah jadikan kita ini sebenarnya tak patut pun Allah jadikan. Malaikat dah bantah nak jadikan manusia dulu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Khalifah di bumi ini. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, malaikat kata balik, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana, menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka Tuhan berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Malaikat bantah dulu nak buat kita ni. Tapi Allah buat juga kerana apa? Kerana nak jadi khalifah. Sebab itu kepada pemimpin yang jadi ahli parlimen, biar mereka dengar secara live malam ini, jangan gila sangat berebut nak jadi kerajaan, kalau kerajaan itu kerajaan yang tidak berdaulat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan menjadi raja di Makkahul Mukarramah. Seluruh kaum Quraisy datang bertemu Abu Talib. Kau nak jadi raja Muhammad, jadilah. Kau nak jadi ketua kami, jadilah. Tetapi kamu tolak Islam ke tepi. Nabi Muhammad menolak. Kamu letak matahari di tangan kanan, matahari bulan di tangan kiri. Aku tolak kalau ianya melibatkan penolakan kepada Islam. Nabi Muhammad menolak menjadi kerajaan di bumi Makkahul Mukarramah, disokong oleh kufar Quraisy, disokong oleh Abu Lahab, disokong oleh Abu Jahal, disokong oleh Abu Sufyan. Nabi Muhammad tolak mentah-mentah sebuah kerajaan yang tidak berdaulat, tak ada integriti, tak ada Islam. Sebab itu yang berhormat Tuan, bagi tahu ahli parlimen, boleh jadi kerajaan, tapi kerajaan yang mempertahankan Islam, mempertahankan Melayu, mempertahankan kedaulatan negara kita di bumi yang kita cintai ini. Itu sebenarnya tujuan jadi kerajaan. Kalau jadi kerajaan hanya mahu jadi Perdana Menteri, mahu jadi timbalan Perdana Menteri, mahu buat rancangan pakej, nak bagi RM50 kepada rakyat, nak bagi RM600 kepada pemandu teksi, nak bagi RM300 kepada orang kampung, itu bukan kerajaan yang dikehendaki oleh Allah. Kerajaan yang dikehendaki oleh Allah adalah khalifah Allah di bumi ini untuk meletakkan Islam di depan. Sebab itu saya letak jawatan sebagai ketua pembangkang di Kelantan. Kerana tawaran kepada saya ialah bersama dengan orang-orang Islam. Bukan tawaran jawatan. Saya hilang jawatan, saya hilang kedudukan, tapi kedudukan tidak penting. Yang penting ialah penyatuan umat Islam di bumi yang kita dilantik menjadi khalifah ini. Itu mesti istiqamah. Pemimpin UMNO, pemimpin PAS. Barang siapa yang lari dari pimpinan ini, insya-Allah bala besar akan turun kepada mereka. Itulah yang terjadi kepada PH. Itulah yang terjadi kepada kerajaan yang ada sekarang. Kerana Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim, tak ada lain. PM7, PM8. PM7, PM8. PM tepi, PM dalam, PM masuk. Akhirnya PM7 melepas, PM8 pun melepas. Jadi PM interim. Lepas ni, bye-bye.
Betul dah saya cakap? Itu azam kita. Orang kata kenapa orang UMNO cakap macam ni? Lama dah UMNO cakap macam ni. Pah je tak faham. Lama dah PAS cakap macam ni. UMNO tak faham. Itu yang bergaduh. Masing-masing syak wasangka. Berpuluh tahun saya jadi ketua pembangkang. Depan Tunku Ni Aziz pun saya cakap, berhenti bergaduh. Berhenti bergaduh. Tak boleh dah kita bergaduh. Kerana kita bergaduhlah, maka orang macam Ling Goeng, orang macam Ling Kit Siang, orang macam Ngah Komeng, orang macam Ngah ni. Habis kita, harta kita habis, kena sapu. Tolong cari air. Saya cakap kuat ni, saya perlu air. Saya kebetulan puasa hari ni kurang air. Tuan-tuan elok puasa bulan Rajab ini. Pahalanya sangat besar. Apa yang Allah janjikan kepada khalifah yang macam ini? Allah janji kepada kita. Dan janji siapa kita nak percaya? Janji Dr. Mahathir? Janji Anwar Ibrahim? Janji Muhyiddin Yassin? No. Janji yang kita percaya ialah janji Allah. Apa janji Allah? Surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yamakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum itu, sebelum mereka, khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dan ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur, ingkar sesudah itu, mereka itu adalah orang-orang yang derhaka dan orang-orang yang fasik. Itu janji Allah kepada kita. Sebab itu saya setuju, bukan kemenangan pilihan raya saja yang kita tak menang kali ini, menang kali depan. Tak jadi kerajaan sekarang, jadi kerajaan akan datang. Tetapi kerajaan yang macam mana? Kerajaan yang berwibawa, kerajaan yang berdaulat, kerajaan yang mempertahankan Islam. Sebab itu baru-baru ini, kita tolak masa jumpa agung. Tok Mat akan cerita bagaimana masa jumpa agung dia bagi nombor 1 Anwar Ibrahim, nombor 1 Mahathir, kotak dia nombor 2 Anwar Ibrahim, nombor 3 kosong. Pilihlah, tak bercakap pun dengan agung. Kertas tu aja. PH yang sekarang dah hilang satu sekutunya. Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin dah tarik. Hanya tinggal Amanah, PKR. Saya tak nak panggil Amanah lah, parti PEN lah. Amanah ni bunyi cantik sangat. Cantik apa parti Cacah Merbah? PEN, PKR dan DAP. Pagi itu dia pergi jumpa Mahathir Mohamad, kononnya nak sokong Tun. Bila jumpa agung, dia undi Anwar Ibrahim. Boleh percaya orang kafir? Atau orang-orang yang bersekutu dengan orang kafir? Tak boleh percaya. UMNO dan PAS steady, sepakat, tidak memilih kedua-duanya, tetapi memilih untuk membubarkan parlimen. Tapi jumlahnya tak cukup lah, kita hanya ada 60 lebih. Dia pun tak cukup, dia ada 90 lebih. Mahathir pun tak cukup, Tun Mahathir, dia aja 50 lebih. Bismillah. Oleh kerana semua tak cukup, agung tak buat keputusan. Hari ini Dr. Mahathir mendahului yang di Pertuan Agong. Kononnya ada sidang parlimen pada 2 hari bulan. Yang ni pun sama. Dan PKR masih tetap dengan pendirian mereka akan pilih Anwar Ibrahim. Dan sekarang usaha-usaha membeli sedang dibuat untuk Sarawak dan Sabah. Sebab mereka lah yang akan menentukan di mana
jumlah yang cukup untuk 2 hari bulan ini, maka saya harap UMNO, PAS dan Parti Gabungan Islam berundinglah dengan yang baik, dengan sebaik-baik yang mungkin. Baru-baru ini kita risau, tuan-tuan. Dia, politik ni, dia seperti air. Politik ni seperti air. Bila dia nak datang macam banjir. Bila dia datang banjir besar, dia tak kira, dia langgar semua. Dalam masa tiba-tiba boleh langgar gunung, boleh langgar bukit, boleh langgar pokok, sebab air itu mencari parasnya sendiri. The water will find its own level. Itu yang berlaku. Maka kita dah tahu banjir besar nak datang. Sebab itu UMNO buat mesyuarat banyak kali. PAS buat mesyuarat banyak kali. UMNO dan PAS baru-baru ini buat mesyuarat bersama. Sebab nak buat persediaan untuk menghadapi banjir besar ini. Tapi belum buat persediaan, tiba-tiba banjir berlaku. Runtuh sebelum kita buat persediaan. Maka hari ini persediaan yang kita kena buat ialah satu saja. Iaitu persediaan untuk menghadapi pilihan raya umum pada bila-bila masa. Itu yang nombor satu. Tak kira dah, mungkin 2 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 8 bulan, mungkin 10 bulan, mungkin 2 tahun, mungkin setahun. Tetapi pilihan raya akan berlaku. Dan pilihan raya kali ini, kita mesti mengajar puak-puak yang telah menyenyak Islam. Puak-puak yang telah menghina raja-raja. Puak-puak yang telah menghina orang Melayu. Puak-puak yang telah mengambil hak kita selama ini. Supaya mereka kembali ke tempat mereka. Duduk tempat asal mereka, duduk diam-diam. Kita rakyat majoriti. Tapi masalah kita orang Melayu ni, kadang-kadang kita cakap macam beriang buluh. Cakap kuat, tembaknya tidak. Orang Melayu ada 70% dalam negara ini. Tapi jumlah pengundi kita hanya 62%. Sebab orang Melayu tak daftar. Orang Cina jumlahnya hanya 22%. Tapi jumlah pengundinya 32%. Sebab mereka daftar semua. Ini masalah kita. Bila sampai kepada tahap mengundi, jumlah kita tiba-tiba daripada 70 turun kepada 62. Jumlah mereka daripada 22 naik menjadi 32. Yang ini Tok Mak Mazlan, dia ada detail. Dia boleh cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang jelasnya kita mesti bersedia menghadapi pilihan raya dalam keadaan bila-bila masa. Politik ini fluid. Boleh runtuh bila-bila masa, boleh jadi bila-bila masa. Kita tak tahu apa nak berlaku. Perundingan di atas kita tak tahu. Kita mengharapkan pemimpin kita meletakkan kepentingan Islam, kepentingan negara di hadapan. Tapi kadang-kadang kita mari was-was juga. Was-was ni yang tak boleh. Sebab itu saya puji PAS. Sebab PAS dia walak. Dia dengar keputusan pemimpin. Tetapi kena nasihat pemimpin. Kadang-kadang pemimpin tu kena kecek. Minggu lepas kita kena kecek. Kena kecek, kita tanya SD sokong Mahathir semua. 130 dah. Buat jamuan dah di Sheraton. Buat jamuan dah. Konon Azmi peluk. Hishamuddin peluk. Punya peluk. Saya duduk rumah. Oh, esok angkat sumpah dah. Kita dapat kerajaan Islam. Kerajaan Bumi Putra. Apa tidaknya? UMNO bersatu. GPS Sarawak. Warisan. PAS. UMNO. Oh, hebatlah. 5 parti Bumi Putra bersama. Yang lain semua di luar. DAP di luar. PKR di luar. Amanah di luar. Tengok-tengok Mahathir tak datang. Mahathir kata saya tak nak UMNO pula. PAS pun saya tak nak. Yang tadi dia juga minta. Tengok. Tuan Mahathir. Orang tua ni, dia banyak helah dalam ni. Ni 2 bulan ni tak tahu lagi apa helah dia. Perdana Menteri interim ni dalam perlembagaan tak ada. Bacalah perlembagaan tu 100 kali, perkataan interim tidak ada. Tapi dia selambar, dia pergi cakap dengan Agong, kena ada lah Perdana Menteri seorang. Kalau tidak, siapa nak urus? Menteri tak ada, tapi ada Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh dengan pegawai-pegawai. Kena latih lah interim. Tak ada kuasa interim ni. Dalam tak ada kuasa, tadi dia umum stimulus package. Tak ada kuasa. Bagi orang tu 300. Dia bagi duit ambil. Sebab lama dah dia ambil duit kita. Betul? Dia bagi 600 ambil. Bagi 300 ambil. Bagi 50 ambil. 50 je untuk orang kampung. Dia 100,000 sebulan. Rakyat kampung 50 je. Dia bayar taksi 600. Semua hidup. Penarik beca berapa orang penarik beca? Kedah ni ada penarik beca? Tak ada. Kelantan pun tak ada. Ada 5 orang.
Cakap dalam parlimen, kita meluluskan peruntukan RM600 untuk penarik beca. Penarik beca ada 5 orang. 5 kali 6, RM3,000. RM3,000 daripada 20 bilion. Nampak tak kita kena kabur mata kita? Kena tipu. Kita bagi RM400 untuk barisan hadapan. Saya tanya anak saya, doktor barisan hadapan saya. Barisan hadapan tu nurse dia kata. Kita tak dapat juga. Berapa orang nurse? Daripada 20 bilion. Yang dia tak cakap, yang boleh package untuk orang tu, untuk ini, projek itu, jalan itu. Itu dia tak cakap. Yang dia cakap RM50 untuk orang kampung. Kita dapat RM50. Oh bagus, Perdana Menteri ini. Dia berjuang untuk kita. Selama mana kita nak kena tipu? He has been lying the whole of his life. Sepanjang hidupnya dia dah tipu rakyat je. Orang kata, bahasa orang putih kata, orang Kedah ni pandai cakap orang putih kan? You can lie to some people sometime. Kamu boleh berbohong dengan setengah orang pada setengah masa. You can also lie to all the people sometime. Kamu juga boleh berbohong dengan semua orang pada satu ketika. But certainly, you cannot lie to all the people, all the time. Certainly, tentu sekali, kamu tidak boleh berbohong dengan semua orang pada setiap masa. Orang Kedah banyak kali ya kena. Masuk TV dengan muka sedih. Saya tak ada apa. Apa lagi saya nak? Tak ada apa, YTL yang dapat. Tak ada apa, Vincent Tan yang dapat. Betul tak? Tuan-tuan dapat apa? RM50. Orang Langkawi dapat apa? Sebab itu, pilihan pertama kalau boleh, bubar. Sebab, rakyat boleh buat keputusan. Rakyat yang buat keputusan. Dulu kita kena tipu. Tipu macam-macam perkara. Tak payah saya ulang. Lepas dia tipu kita suruh minum minyak sawit setudu sehari. Banyak ada orang minum. Lawah berak kalau minum. Suruh tanam buluh. Suruh tu, suruh ni. Habislah kita. Dia merajuk satu hari tuan-tuan. Dia merajuk berhenti daripada bersatu. 40 bilion bursa saham rugi. Bukan 4 bilion, 40. 22 bulan jadi kerajaan. Ratusan bilion bursa saham rugi. Hutang bertambah 130 bilion. Tok Mak ada figure. Semua ni kita kena bayar. Tabung haji sekarang tak ada harta. Tabung haji hartanya hanyalah duit pendeposit. Yang lain semua sudah dipindah kepada SPB. SPB bawah Kementerian Keuangan 19.9 bilion. Agaknya kalaulah kita jadi kerajaan sekejap ni, itu dulu yang kita kena betulkan. Tapi nak betulkan tu boleh betulkah dalam masa 22 bulan? Boleh betulkahlah dalam masa 3 bulan? Dalam masa 5 bulan? Saya bimbang. Saya ada kebimbangan. Tapi tak apalah, itu terserah kepada pemimpin kita. Yang penting, kalau kita jadi kerajaan, kita mahu jadi kerajaan yang berwibawa dan berdaulat. Boleh meletakkan Islam di atas. Boleh mengutamakan orang Melayu. Boleh menyusun semula ekonomi ini supaya kita tidak lagi tertinggal. Itu utama kita. Tuan-tuan dan puan-puan. UMNO dan PAS ni tak boleh dah bergaduh, Ustaz. Ustaz naik presiden. Saya bukan naik presiden, saya ahli majlis tertinggi ya. Tak boleh dah membiarkan UMNO dan PAS ini berpisah. Jangan mari pilihan raya berebut kursi pula. Saya kalau siapa UMNO PAS berebut kursi, di Kelantan lah, saya sepak. Tak apa, orang tahu semua kenal saya sepak. Nak kursi saya pun ambil, tak apa. Saya tak perlu ada kursi dah, saya umur 63 tahun, 64 tahun. Tak payah ada kursi pun tak apa, bagi meja aja. Ini petua utama sebab masih ada lagi ni Syak Wasangka ni. Masih ada lagi. Boleh percaya ke PAS ni? Boleh percaya ke UMNO ni? PAS dulu yang nak baik dengan Mahathir. UMNO tak berapa nak. Tapi UMNO kena ikut. Akhirnya kena tipu. Ni, baru-baru ni. Kita tahu sangat Mahathir ni kalau dia hollow apa-apa, ada benda dia nak tarik.
Kita tahu dia buat macam tu. Dia buat sesuatu mesti ada strategi. Dia berhenti ada strategi. Dia keluar pergi bersatu dia merajuk pun ada strategi. Tuan-tuan, tahun 93, 94 pilihan raya umum, dia merajuk dah. Dia tak nak jadi Perdana Menteri tahun 94. Allah yarham Sa'man sahabat saya. Saya siasat politik, Sa'man belum jadi siasat politik. Sa'man nak jadi calon Kubang Basuh. Sa'man kata dia nak parlimen. Tuan Mahathir tak nak sign pukul 12 malam. Dia tak nak sign borang calon Kubang Basuh. Tun Daim pujuk. Nah, tak payah. Tak nak. Pukul 1 tak sign lagi. Ini cerita benar. Rekodlah. Menaruh tak boleh buat apa, tak boleh masuk rekat. Sama tegas, saya nak jadi calon. Terpaksa telefon Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Anwar datang, Daim terus peluk. You are the next Prime Minister. Wah, Daim pun satu hari juga. Dia kata ke Anwar, you are the next Prime Minister. Anwar kata, no. Sebaik Anwar kata, aku tak kata yes. Ini Anwar cerita dengan saya dulu. Masa dia dalam UMNO. Daim pun main kong kali kong enggak. Dia masuk pujuk. Pujuk. Tulislah kalau macam tu. Dah semua orang nak tempat. Tak payah, saya you jadi Perdana Menteri ya. Dia mengajuk dah 94. Anwar Ibrahim isi borak. Tak, biar tu. Esok pagi jadi calon. Jadi Perdana Menteri. Saman tu yang dia marah tu. Dia lantik jadi siasat politik. Dia tanya, abang minggu lepas mengajuk. Ada dia bagi aku siasat politik sama dengan jadi Perdana Menteri. Abang kata, Allah yarham. Dia mengajuk tu sebenarnya ada taktik. Sebab dia nak test Anwar ni betul ke nak ambil tempat dia. Anwar kata kalau malam tu aku ambil, mampu aku. Anwar kata ni. Anwar Ibrahim kata kalau malam itu aku dengar cakap Daim, aku ambil alih dan bagi Sa'man, aku mampu. Kata Anwar Ibrahim. Anwar dah kena, Anwar belajar. Yang 88 berlaku lagi. Dia pecat Anwar. Ni dia duduk dengan Anwar, dia boleh cakap elok-elok, tapi dia tak nak bagi Anwar. Yang jadi punca masalah PH hari ni sebab dia tak nak bagi Anwar. Dalam mesyuarat majlis PH, majlis presiden sebelum jatuh kerajaan, mesyuarat nak ganti ni, yang bergaduh ialah antara parti PEN dengan parti Bersatu. Salah seorang di antara wakil parti PEN bagi tahu Tuan Mahathir terbuka, Tuan, you berhenti dulu. Bagi kat Datuk Seri Anwar. Lepas Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, you cakap nak jawatan apa, kita bagi kat you. Itu kata salah seorang pemimpin amanah kepada Tun dalam mesyuarat tu. Parti Bersatu marah. Kalau macam ini, kita keluar daripada parti. Kita keluar daripada PH. Kita semua jadi pembangkang. Presiden amanah kata apa? Dia kata kat Tun, kalau macam tu lah, kita dulu pun jadi pembangkang. Sekarang kita semua jadi pembangkang, apa salahnya? Itu pergaduhan mereka. Lalu Tan Sri Muhyiddin kata nanti. Ini antara Anwar dengan Perdana Menteri. Biarlah Perdana Menteri dengan Anwar yang tentukan. Lalu Anwar pun kata, ya, ini betul saya. Beginilah, kita setujulah Tun Mahathir terus sehingga bulan 11, APEC. Lepas itu, kami bincang 2 orang. PKR kata, Tian Chua dengan Azmin, tak boleh Perdana Menteri ni kena 5 tahun. Kalau 1 tahun, 2 tahun, pelabur tak mari, kena 5 tahun. Kalau 5 tahun, barulah aman, boleh plan. Itu kata Azmin dengan Tian Chua. Tuan Mahathir kata ni macam mana ni, ada 2 pendapat. Satu suruh serah, satu suruh tak bagi serah. Saya nak buat apa? Tengok pandai dia. Saya nak buat apa ni? Bincang lagi 1 jam. Lepas bincang akhirnya dipersetujui. Boleh pergi sampai bulan 11, tapi tarikh masa bincang dengan Anwar. Keluar pres dia cakap lain. Dia kata dalam bincang you tunggu lama-lama ni pasal apa? Tak payah tunggu pun. Tadi bincang apa? Bincang satu perkara aja. Iaitu saya terus jadi Perdana Menteri. Tak ada masa untuk serah, tak ada masa. No time, no date. Lepas tu, tak ada lah. Terpulang pada saya. Dah kawan tu duduk sebelah. Bincang tadi lain. Lalu kawan tu masuk. Saya yang mencadangkan. Kawan ni masuk. Saya yang mencadangkan.
Yalah, tapi no time, no date, terpulang pada saya. Balik tu bergaduh. Balik tu bergaduh. Yang bergaduh mereka tu, Ustaz. Tuan-tuan, yang bergaduh adalah PH. Yang bergaduh ialah Bersatu dan Amanah dan PKR. Kita tak. Kita kata kalau Dr. Mahathir rasa dia boleh membuat sesuatu untuk negara, kita boleh setuju sokong. Sokong untuk jadi Perdana Menteri. Ya. Bukan sokong untuk apa-apa, untuk buat kerja. Bila dia tengok kita semua sokong dia, dia pula, saya tak nak UMNO. PAS ni pun tak berapa nak. Bila dia masuk parti kita, bolehlah. Jadi kalau masuk parti dia tu tobat, dosa hapus semua. Macam padri pula dia. Ni jenis apa perundangan ni? Dan itulah yang berlaku. Kita bagi mandat kepada pemimpin kita untuk berunding bagi mempertahankan kedaulatan dan maruah orang Melayu dan Islam. Itu dia. Betul? Itu yang tuan-tuan nak. Maruah. Kalau ada maruah, okey. Hilang maruah, no. Biar kita tertiarap ke bumi. Tapi misal jangan cecah bumi. Betul? Tak boleh. Sebab itu maruah. Begitu juga dalam hal yang akan datang. Jangan babuk sangat nak jadi kerajaan tak tu pasal. Tapi jadi kerajaan bagus. Sebab kalau jadi kerajaan, kita boleh betulkan setakat yang kita boleh betul. Tapi tak boleh terlalu lama. Sebab rakyat sedang gatai tangan untuk meruntuhkan PKR, PAN dan DAP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Alwi di atas ucapan yang begitu bersemangat menerangkan kepada kita penerangan penjelasan berkaitan cacar merbanya Pakatan Harapan dan kerakusan DAP dalam memusnahkan negara kita khusus di Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, kesempatan masa yang ada ini, alhamdulillah kita sebagai ahli PAS dan UMNO cukup berbangga dengan ahli-ahli parlimen kita yang cukup berpegang dengan prinsip menjaga situasi yang cacar merba yang melanda negara pada hari ini. Mereka terus berpegang pada prinsip yang mana terus konsisten untuk menubuhkan kerajaan tanpa DAP ataupun bubar parlimen. Kita cukup seronok mendengar berita ini, walaupun kalau kita tengok di pihak lawan kita Pakatan Harapan, pada hari Isninnya kalau kita tengok DAP-nya mencadangkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, merayu. Begitu juga dengan parti PAN. Kalau Datuk Ahmad Mazlan kalau sebut PAN, dia kena sebut 6 harakat. PAN, 6 harakat. Sekejap dia akan sebut. Begitu juga dengan PKR. Juga mencadangkan Tun Mahathir. Tetapi mai hari Rabu sebaliknya. Lidah bercabang. Dan ini yang akan disentuh banyak oleh Datuk Ahmad Mazlan kita. Yang mana Datuk Ahmad Mazlan kita adalah seorang tokoh UMNO yang mungkin tuan-tuan hadir pada malam ini tak sabar nak mendengar kupasan beliau. Beliau banyak fakta-fakta dan angka-angka yang selalu beliau sebut dalam ceramahnya. Dan saya masih mengingati Datuk Ahmad Mazlan, kalaulah ceramah malam ini berlangsung pada malam esok, saya yakin dan percaya dia akan mengulangi sebagaimana dia berceramah di Jerlun pada yang lepas. Ketika dia berceramah, ketika itu Kedah lawan Pahang. Sambil dia berceramah, dia update Kedah berapa, Pahang berapa. Jadi kalau malam esok Kedah lawan JDT, saya yakin dan percaya dia akan update berapa kosong dan berapa kosong. Dia tahu mana, saya pun tak tahu. Cukup seronok dia update keputusan bola. Jadi malam esok kita akan lawan dia, Kedah lawan JDT, dan mungkin dia akan menerangkan kepada kita isu kerajaan negeri Johor yang sekarang ini berpihak kepada bersatu gabungan kerajaan baru. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini majlis ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Mazlan, Datuk Seri Haji Ahmad bin Mazlan untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang bukan sebarang pantang. Pantang pertiwi dicabar jangan. Datang bukan sebarang datang. Datang ke sini demi perjuangan. Ada pantun baru.
Suara rakyat, suara keramat. Bubar parlimen, pilihan tepat. Tidak perlu merompat-lompat. Kembalikan kuasa kepada rakyat. Setuju? Ayuh pulihkan demokrasi. Jangan mulakan autokrasi. Kelak rakyat akan membenci bila pimpinan lupakan diri. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianya juga. Maka saya dapat bersama dengan Ustaz Idris Ahmad, teman lama, dengan Dato' Alwi Cik Ahmad, teman separti, YB Muhammad Sanusi, Ustaz Ahmad Yahya, Dr. Ahmad Fakhruddin, dan ada 3 orang YB lagi sebenarnya. YB Pendang, YB Jerai dan juga YB Sik ada di bawah sana. Kalau mereka masih ada lagi, saya rasa ada lagi. Tuan-tuan dan puan, 3-4 hari ini adalah merupakan hari yang cukup bersejarah pada kami berempat ahli parlimen yang ada di sini. Cukup bersejarah kerana kerajaan Malaysia ni jadi caca merba lintang pukam. Perdana Menterinya letak jawatan, kemudian ambil balik perkataan PM interim seumur hidup kita kali pertama mendengar. Ada seorang menteri, dia sekarang bekas menteri, dia tak sebut Perdana Menteri interim, dia panggil Perdana Menteri intercom. Itu lain betul maksud dia tu. Sebab tak pernah dengar, tidak ada istilah itu sebelum ini. Berapa lama Malaysia ni nak dengar nama Mahathir Anwar, Mahathir Anwar, Mahathir Anwar. Cukup dengar nama lain pula. Alwi Ahmad, Ahmad Maslan, Idris Ahmad, Ahmad belaka tu. Cukup-cukuplah 2 nama itu. Betul tuan-tuan? Jika jadi 2 hari bulan ini, sidang khas Dewan Rakyat, kita masih menunggu pengumuman rasmi daripada Istana Negara. Jika jadi pada 2 hari bulan ini, hari Isnin, sidang khas Dewan Rakyat, dengan hanya satu agenda untuk memilih Perdana Menteri, doakan kami agar istiqamah. Sebagaimana kata Dato' Alwi tadi, istiqamah. Istiqamah ni kalau orang-orang lelaki macam kami ni ada maksud lain. Ikatan suami takut isteri di rumah. Istiqamah. Itu sebab kami semua yang baris depan ni 1, 2, 3 ni yang saya tahu dah 3 orang ni isteri seorang je tuan-tuan. Tak tahulah yang lain. Mudah-mudahan kami ni istiqamah. Walau berapa guni pun ditawarkan, kami akan terus istiqamah dengan apa yang kami telah nyatakan pada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, supaya kita tidak akan memilih sesiapa, yang kita pilih ialah bubarkan Parlimen Malaysia ini. Setuju tuan-tuan? Setuju? Mudah-mudahan. Hari itu Barisan Nasional kalah. 9 hari bulan 5 2018. Setahun, 9 bulan, 10 bulan yang lalu. 4 sebab. Pertama, fitnah yang macam-macam. Yang dispin, yang diulang-ulang, fitnah yang macam-macam terhadap Datuk Najib, terhadap pemimpin-pemimpin termasuk saya, dan ramai lagi. Itu pertama. Yang kedua, punca kita kalah kerana pembohongan besar-besaran. Pembohongan manifesto besar-besaran yang menyebabkan anak-anak muda U-turn menyokong mereka. Seorang ketua bahagian bertanya dengan seorang anak muda di kampungnya, "Kamu dulu mengundi PH?" "Ya," dia kata, "mengundi PH, Datuk."
Saya ada hutang 30.000, isteri saya hutang 30.000, PT-PTN campur 2, 60.000. Kami berdua memangkah PH, 3 saat memangkah, dengan harapan 60.000 langsai. Ada langsai 60.000 tahu puan ada? 1 sen pun tak ada langsai. Pembohongan besar-besaran. Harga minyak ada turun ada? Tak ada tuan-puan. Tol ada hapus ada? Tak ada tuan-puan. Apalagi KWSP untuk wanita ada dapat langsung. Tak nampak bayang. RM500 untuk kita pergi klinik swasta. Kononnya untuk membantu B40 yang susah mendapat perubatan. Tak nampak bayang. Suruhanjaya Diraja untuk Felda, untuk tabung haji, untuk 1MDB, untuk MARA. Dijanjikan 1 pun Suruhanjaya Diraja itu tidak dilaksanakan. Itu dia. Sebab kedua kenapa kami kalah. Kerana pembohongan besar-besaran. Sebab ketiga kenapa kalah. Tadi Dato' Alwi ada sebut. 4 juta orang tidak mendaftar sebagai pengundi. 2 hari lepas di Istana Negara saya jumpa Dato' Azhar Harun, pengerusi SPR. Beliau juga berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, kami berjumpa Yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapa Perdana Menteri. Tuan-puan, saya bertanya pada Dato' Azhar Harun, berapa sebenarnya yang tidak mendaftar ini? Beliau kata, sekarang 4,5 juta. 4.500.000 tidak mendaftar, tuan-tuan. Majoriti dia kata Melayu Bumi Putra yang tak mendaftar. Ad Harun ni orang Kedah, tuan-tuan. Orang mana? Jerlut. 4,5 juta majoriti Melayu Bumi Putra. Bayangkan, kita telah mengurangkan kuasa yang ada di tangan kita. Akhirnya negara ini ditentukan oleh orang yang minoriti yang Dato' Alwi sebut tadi. 30% menentukan, walhal kita 70%. Penduduk Malaysia ini 70% Melayu Bumi Putra. Daripada 100 orang, 70 orang. 22 orang Cina, 7 India, 1 lain-lain. 22 campur 7, 29 campur 1, 30, campur 70, 100. Tuan-puan, itu sebab ketiga. Sebab keempat, kita kalah. Barisan Nasional kalah kerana berpecah. Kalau UMNO dan PAS dari dulu lagi sebelum PRU yang ke-14 bersama dalam muafakat nasional umpama ini, kita tidak akan kalah kerana ada 32 kerusi parlimen. Dicampur undi PAS dan undi Barisan Nasional, pada saat dan ketika ini 32 kerusi itu kalah. Tetapi sebenarnya kerusi itu tidak patut kalah kalau kita hanya hantar seorang calon, yaitu PAS atau calon UMNO. Di Kedah ini sebenarnya kita tidak patut kalah di Jerlun, tidak patut kalah di Kubang Pasu. Di mana lagi? Pokok Sena, Mahfuz Omar. Sebenarnya kita patut menang di situ. Di Merbuk kita patut menang. Di Sungai Petani kita patut menang. Kulem Bandar Baru kita patut menang. Kuala Kedah kita patut menang, insya-Allah. Tuan-tuan, kerana kita berpecah, hilang 32. Pada malam 9 hari bulan 5 2018 itu, mereka ada kerusi 121 sebelum melompat-melompat. Bayangkan kalau kerusi mereka 121 itu tolak 32, confirm kita yang kerajaan, mereka pembangkang, tuan-tuan. Ini punca kalah yang keempat. Dan kita jangan berpisah lagi. UMNO dan PAS ini jangan berpisah lagi sampai hari kiamat. Boleh tambah boleh? InsyaAllah. Dan kita akan pergi ke pilihan raya kecil. Pilihan raya umum kita akan pergi. Pilihan raya kecil 5 sudah kita pergi. 5 kita menang. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, bermula di Cameron Highland, pakatan kita, muafakat nasional menang.
di Semenyih, menang, di Rantau, menang, di Tanjung Piai, betul-betul sebelah Parlimen Pontian, parlimen saya, dalam satu daerah yang sama. Mula-mula kita kalah 524. Kita letak calon Cina, menang 15,086, tuan-tuan. Terperanjat semua orang. Dengan izin Allah kita menang baru-baru ini di Kimanis. Yang asal cuma menang 100 lebih, jadi menang 2029. Tuan-puan, kalau kita bersama, insya Allah kita boleh menang dalam PRU yang tidak berapa lama lagi, yang dipanggil snap election atau pilihan raya serta-merta yang tidak berapa lama lagi akan diadakan kalau kita Muafakat Nasional tidak menyokong mana-mana blok, sama ada blok Muhyiddin ataupun blok Anwar Ibrahim pada 2 hari bulan 3 ini. Nak kami sokong atau tidak, tuan-tuan? Jangan sokong, kerana gatal tangan lama dah untuk memangkah calon Muafakat Nasional pada PRU yang akan datang yang tak berapa lama lagi. Betul? Hidup-hidup. Macam tak hidup. Kuat-kuat sikit, Omar. Genggam tangan. Hidup-hidup. Hidup Muafakat. Hidup-hidup. Hidup rakyat. Tolak-tolak. Tolak DAP. Hancur-hancur. Hancur zalim. Takbir. Tuan-tuan puan-puan, kalau nak pilihan raya ini kena ada strategi. Maka apabila kita balik nanti fikirkan strategi masing-masing. Satu daripadanya telah dinyatakan oleh Dato' Alwi, jangan kita berebut kerusi. Kalau UMNO pergi sendiri, UMNO kalah, tuan-puan. Kalau PAS pergi sendiri, PAS kalah. Tetapi kalau UMNO memerintah 79 kerusi Barisan Nasional dulu, sebelum melompat-melompat, insya Allah kita boleh menang balik. Satu daripada 79 itu ialah Kimanis. Satu lagi daripada 79 itu ialah Cameron Highland. Kita dah buat percobaan 2 daripada 79 kita sudah menang. Jadi kita ada 79 dalam tangan, insya Allah. Kalau kita bekerjasama dengan baik dengan GPS Sarawak. Sarawak ini boleh hantar saya, tuan-tuan, sebagai negosiator. Kerana isteri pertama saya orang Sarawak, tuan-tuan. Isteri kedua belum ada. Tadi istiqamah. Ikatan suami takut isteri di rumah. Tapi kalau tuan-puan nampak jalan-jalan ada orang lelaki pakai baju Adidas, jaga-jaga. Sebab Adidas itu ada duit, isteri 2, apa salah? Kalau kita berbaik dengan GPS, 79 kerusi dalam tangan, 18 kerusi PAS insya-Allah dalam tangan, dan ada 32 kerusi yang saya sebut tadi, kerusi Muafakat Nasional. Insya-Allah juga dalam tangan, 79 campur 18 campur 32. Campurkan sekarang, tuan-tuan. 129. 129 kita memerintah, insya-Allah mereka jadi pembangkang. Masa itu tamat sudah cerita Anwar Mahathir, Anwar Mahathir, macam tak ada orang lain di Malaysia ini. Tetapi harapnya 2 hari bulan ini Anwar Ibrahim yang 92 kerusi itu cukup 92 sahaja. Harapnya tidak ada pembelian yang dilakukan. SPRM, oi, Latifah Koya, rupa-rupanya belum kahwin, tuan. Ada sesiapa berhajat. Latifah Koya, dengar. Ini live ya. Saya rasa dia dengar malam ni. Yang kau tangkap Mak Maslan buat apa? Ni cari Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya 3 hari ni.
Tengok siapa yang nak dibeli oleh Anwar Ibrahim. Itu kerja sepatutnya. SPRM ni kerja begitu. Saya dizalimi, tuan-tuan. Konon saya menerima satu cek. Cek itu bukan nama Ahmad Maslan. Cek itu tunai, dituduhnya saya ambil. Saya tak ambil. Kalau perlu bersumpah laknat, bila tiba masanya saya boleh bersumpah laknat bahawa saya tak pernah tengok pun cek itu, tak pernah ambil cek itu, tak pernah suruh orang lain ambil cek itu. Tiba-tiba saya dituduh dan didakwa di mahkamah. Tak apa. Yang menuduh itu, tuan-puan, yang sign tuduhan itu, tuan-puan, siapa dia? Tommy Thomas. Yang memberi arahan cadangan pada Tommy Thomas, siapa dia? Latifah Koyak. Saya dizalimi, dan doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab. Ramai betul yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab dan diterima oleh Allah SWT. Kami semua mendoakan kerajaan PH jatuh. Jatuh sudah kerajaan PH ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan PH ini sudah tiada lagi dalam dunia ini. Tiada lagi kerajaan PH, tuan-puan. Jatuh sudah kerajaan PH. Tiada lagi Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Tidak ada lagi Menteri Teresa Kok kelapa sawit, minum sesudu sawit. Tak ada. Dah habis dah mereka itu. Hancur dah mereka itu. Kerana ramai sangat orang yang dizalimi oleh mereka ini. Jatuh sudah kerajaan itu. Yang kita tidak mahu 2 hari bulan ini wujud PH 2.0. Itu yang kita tidak mahu. Kalau Anwar Ibrahim 92 kerusi, membeli kerusi-kerusi yang lain, kemungkinan PH Pakatan Harapan 2.0 pula boleh wujud. Tuan-puan, 92 kerusi Anwar Ibrahim itu. Saya nak beritahu, 92 kerusi Anwar Ibrahim itu 59 bukan Islam, 33 sahaja Islam, tuan-tuan. Ini dia. 59 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan menandatangani dokumen di hadapan Yang di-Pertuan Agong. 59 tangan-tangan itu adalah tangan bukan Islam, tuan-tuan. 33 sahaja Islam. Kalau Anwar Ibrahim membeli lagi entah siapa, masih lagi kerajaan itu dikuasai oleh bukan Islam, lebih ramai daripada orang Islam. Inikah yang kita inginkan? Pada malam 9 hari bulan 5, 121 ahli parlimen yang membentuk kerajaan PH itu lebih ramai ahli parlimennya bukan Islam daripada ahli parlimen Islam. Ingat itu orang-orang Islam di Malaysia. Wah, apabila saya sebut begini, mereka kata saya menimbulkan kebencian di kalangan kaum. Saya peduli apa, tuan-tuan? Di Melaka, 15 mereka, 13 kita. 15 mereka yang memerintah Melaka itu, 9 bukan Islam, 6 sahaja Islam. Yang 6 Islam itu salah seorangnya, tuan-puan, yang menyebut, aku YB ke engkau YB? YB beliau, tuan-puan. Itu 96. Walhal negeri Melaka ialah negeri majoriti penduduknya Islam. Tapi diperintah oleh 9 bukan Islam, 6 sahaja Islam. Kita berpindah ke negeri Selangor. Negeri Selangor, ya, ramai yang Islam daripada Islam. Namun, penentuan dalam dasar-dasarnya masih dikontrol oleh bukan Islam. Perak, tuan-puan, kita 30, mereka 29. 30 itu melompat 2, jadi 28. 29 dapat 2, jadi 31. Mereka memerintah. Daripada 29 kerusi mereka itu, daripada 29 kerusi asal mereka itu, 18 bukan Islam, 11 sahaja Islam, tuan-tuan. Walhal negeri Perak, negeri majoriti Islam, diperintah oleh orang bukan Islam, negeri majoriti Islam. Negeri 9, satu lagi negeri Islam, negeri lebih ramai bumi putra Islam daripada bukan Islam. Negeri 9,
20-16. 20 mereka, 16 kita. Daripada 20 kerusi itu, 13 bukan Islam, 7 sahaja Islam adun dalam Negeri Sembilan yang memerintah Negeri Sembilan. Sekali lagi, bangsa minoriti memerintah bangsa majoriti di Perak, di Melaka, di Negeri Sembilan, di wilayah persekutuan, di Malaysia ini bangsa minoriti memerintah bangsa majoriti. Yang menyokong Anwar Ibrahim 66% bukan Islam, 34% sahaja ahli parlimen Islam yang menyokong Anwar Ibrahim. Dan kita jauhkan balak wujud PH 2.0 pada 2 hari bulan 3 ini di Dewan Rakyat. Mudah-mudahan Anwar Ibrahim tidak akan dapat mencapai cita-citanya menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Biar Perdana Menteri ke-8 itu sama ada UMNO atau juga PAS. InsyaAllah mudah-mudahan ada PRU tak berapa lama lagi. Sudah bersedia ataupun sudah? Boleh kita tawan negeri Kedah ni, boleh? Saya dapat tahu petang tadi, Mukhris masih lagi jadi Menteri Besar dengan disokong oleh beberapa adun DAP. DAP ini kenapa kita menentang? Dalam perlembagaannya tidak ada Islam agama persekutuan. Dalam perlembagaan DAP tidak ada raja-raja Melayu. Dalam perlembagaan DAP tidak tercatat bangsa Bumiputra Hak Istimewa Melayu. Dalam perlembagaan DAP nak jadikan Malaysia ini negara sekular, sedangkan kita mengatakan bahawa negara Malaysia ini negara Islam, negara umat Islam. Itu dalam perlembagaan DAP. DAP ini dipanggil Democratic Action Party Socialist Youth, pemudanya. Sosialis ada dalam perkataan Democratic Action Party Socialist Youth ataupun DAPSI, pemuda-pemudanya. Sosialis ini adik-beradik komunis, tuan-tuan.